Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam topik kawalan hidrolik, dan kali ini kita akan melihat contoh aplikasi sistem kawalan hidrolik di muka surat 195. Baik, kita lihat pada rajah 4.29. Aplikasi hidrolik mesin penebuk lubang. Itu ialah gambar rajah mesin penebuk lubang. Yang nak ditebuk lubang tu ialah plat logam nipis. Baik, rajah 4.29 menunjukkan satu mesin yang digunakan untuk menebuk lubang pada sekeping plat logam. Operasi mesin ini dikawal oleh sistem kawalan hidrolik. Operasi litar adalah seperti berikut. Apabila punat tekan ditekan, penebuk ditolak ke bawah dan menebuk plat logam dengan cepat. Pergerakan rod silinder perlulah cepat dan stabil. Baik, dekat sini ini ialah penebuk. Ialah penebuk. Penebuk ni dia akan bergerak ke bawah. Akan bergerak ke bawah dengan cepat untuk menebuk plat logam ni. Ni plat logam. Ni gambar rajah yang lebih jelas menggunakan 3D. Kita nampak plat logam tu ditebuk. Ditebuk. Sini tebuk lubang dan hasil dia keluar kat bawah ni. Jadi logam ni ditebuk dengan cepat. Ditebuk dengan cepat. Apabila mesin penebuk ni bergerak ke bawah, dia bergerak dengan cepat. Yang ini ialah silinder dia. Ialah silinder. Silinder ni ada dia punya rod. Rod yang akan menolak penebuk ni bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah. Dan kemudian akan naik ke atas. Baik. Alat penebuk ni dia akan bergerak ke bawah untuk menebuk plat logam tadi dengan cepat. Kemudian balik kepada kedudukan asal dia dengan kadar yang perlahan. Baik. Kita tengok. Lakarkan litar skematik kawalan hidrolik bagi kendalian mesin penebuk lubang itu. Soalannya dia suruh lakarkan litar skematik kawalan hidrolik. Baik, penyelesaiannya dia dekat bawah ni. Baik. Kita tengok sikit info. Terdapat dua bentuk orientasi lukisan skematik hidrolik, iaitu orientasi menegak dan orientasi mendatar. Dekat sini ini ialah orientasi mendatar, ini ialah orientasi menegak. Tapi kaedah yang macam ini kita jarang guna. Kita biasa guna yang tangki hidrolik kat sini. Macam gambar rajah di sebelah ni. Ini yang lazim kita guna. Baik, kita lihat pada rajah ni. Untuk menyelesaikan masalah tadi, menyelesaikan apa yang dikehendaki dalam soalan. Baik, apabila kita melukis, kita lukis dulu daripada bahagian bawah. Mula-mula kita lukiskan tangki simpanan. Kita lukiskan tangki simpanan. Lukis tangki simpanan. Tangki simpanan ni macam ni. Bentuk dia. Simbol macam ni. Ni simbol tangki simpanan. Kemudian lepas tangki simpanan, kita lukiskan penyaring ataupun penapis. Kemudian di atas penapis ada pam yang digandingkan dengan motor elektrik. Kemudian kita lukiskan injap pelega tekanan.
dan kemudian barulah injak kawalan arah. Baik, dalam soalan tadi tidak disebutkan berhenti pada mana-mana kedudukan. Maksud dia penebuk ni bergerak ke bawah, naik balik ke atas. Bergerak ke bawah, naik balik ke atas tanpa berhenti di mana-mana. Ya. Jadi apabila tidak berhenti di mana-mana, injak kawalan arah yang sesuai kita gunakan ialah injak 4-2. Dia bergerak turun dan bergerak naik. Kalau nak berhenti di mana-mana kedudukan, kita guna injak kawalan arah 4-3 macam ni. Kalau macam ni dia boleh berhenti. Boleh berhenti. Baik, kemudian ini ialah injak sehala. Injak penyekat sehala. Ini injak kawalan aliran ataupun penghad. Kalau kita tengok kat sini, injak penyekat sehala dengan injak kawalan aliran ni dia gandingkan. Dia pasang secara selari. Sebab apa? Nanti apabila sekarang ni kalau kita tengok pada rajah ni, bendali hidrolik dia mengalir daripada tangki simpanan melalui pam, kemudian melalui injak kawalan arah 4-2. Arah dia bergerak ke sini. Arah dia bergerak ke sini, masuk ke sini melalui injak kawalan aliran. Sebelum ni saya dah jelaskan injak kawalan aliran ni dia menghadkan kadar aliran. Apabila menghadkan kadar aliran bendali hidrolik, dia akan menyebabkan bendali hidrolik tadi akan bergerak dengan kadar yang dihadkan tu. Kalau dihadkan perlahan, dia akan bergerak perlahan. Biasanya dia hadkan untuk bergerak dengan perlahan. Jadi apabila dia bergerak dengan perlahan, bendali tadi mengalir dengan perlahan, dia masuk ke sini pun dengan perlahan. Jadi dia akan menolak omboh ni naik ke atas dengan kadar yang perlahan. Jadi omboh ni akan bergerak ke atas dengan perlahan. Jadi apa pula fungsi injak penyekat sehala ni? Pada kedudukan ini, apabila hidrolik masuk kat sini, bendali hidrolik yang masuk ke penyekat sehala ni, dia tersekat dekat situ. Dia tak boleh mengalir dah. Dia tak boleh mengalir. Jadi dia hanya ada satu jalan, iaitu melalui injak penghad ataupun injak kawalan aliran. Ya, baik. Kita tengok pula kalau berada pada kedudukan satu, injak kawalan arah ni berada pada kedudukan satu ni. Kita tolak tekan, punat tekan ni. Apabila punat tekan ditekan, injak kawalan arah 4-2 ni akan berkendali pada kedudukan satu. Berada pada kedudukan satu. Baik, sekarang kedudukan dia dah jadi macam ni. Ni. Yang ni kat sini. Jadi apabila dia mengalir kat sini, dia dah mengalir, bendali hidrolik mengalir daripada bawah ni naik ke atas melalui dia lalu masuk ke silinder bahagian atas, dia akan tolak. Dia akan tolak omboh ni ke bawah. Di sini tak ada penyekat apa-apa, penghad ke apa tak ada. Ya, terus masuk ke silinder dan menolak omboh ke bawah untuk menekan benda kerja ataupun untuk menebuk benda kerja. Apa dia? Plat logam nipis. Baik, bendali hidrolik yang berada di bahagian bawah ni pula akan keluar masuk melalui penghad
ataupun injap kawalan aliran untuk masuk semula ke tangki simpanan. Baik, dekat sini penghad ni kawalan aliran dia terhad. Terhad sebab dah dilaraskan, dia dihad. Jadi apabila ada tekanan lagi, bendali hidrolik akan masuk ke bahagian ini pula. Apabila dia masuk ke bahagian ni, injap penyekat sahala ni akan terbuka. Akan terbuka dan membolehkan bendali hidrolik mengalir untuk kembali ke tangki simpanan. Di sini bendali hidrolik akan boleh mengalir melalui penyekat sahala dan juga penghad. Jadi pergerakan hidrolik ini akan lebih laju. Akan lebih laju untuk kembali ke tangki simpanan. Disebabkan pengaliran bendali hidrolik ni laju, maka omboh ni juga akan bergerak dengan laju ke bawah untuk menolak menebuk benda kerja ataupun pelat logam tadi dengan kadar yang cepat. Ya, saya harap dah boleh faham kat situ. Fungsi injap kawalan aliran dan juga injap penyekat sahala untuk mengawal pergerakan omboh di dalam silinder tadi sama ada laju ataupun perlahan.